Hamidul Majidu Hamidul Majid. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Allahumma sholli sholatan wa sallim Fatih. Allahumma sallim selawat Syekh Khalil Bangkalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina tarshiduna fi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey, kita buat hafazan. Baca surah baca surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim.
حبت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار Okey, surah Al-Adiyat. Yang dah hafal, cuba jangan tengok. Yang tak hafal boleh tengok Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه أفلا يعلم إذا لم وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Kelas surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Okay, Alhamdulillah. Okay. Semua okay, Mualimah nak semua kat kamera. Okey. Okey, kejap. Memang je saya pergi tandas. Okey, silakan. Adam, Sufi, Afrina dengan ni on kamera masing-masing. Kaifa halukum ya jami'an? Alhamdulillah. Kaifa imanukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua dah solat kan? Dah. Okey, solat subuh. Siapa solat subuh pagi tadi? Saya. Okey, Alhamdulillah. Siapa malam tadi sebelum tidur dia solat Isyak? Saya. Kita solat dengan keluarga kita. Ya Allah, Masya Allah, bagus ni Darwin. Okey, Alhamdulillah. Maghrib? Maghrib saya. Saya. Okey, asar semalam. Lepas habis kelas. Saya. Okey, Alhamdulillah. Maksudnya ni semua insya-Allah semua jaga solat 5 waktu ni. Bagus, Alhamdulillah. Afrina dengan ni buka kamera. Okey. Sebab awak dah 11 tahun dengan 12 tahun dah besar panjang dah ni. Memang dah kena jaga solat 5 waktu. Okey, kalau yang darjah 2, darjah 3 tu kalau belum yang ada tinggal solat tu mungkinlah Muklimah boleh maafkan. Tapi ni dah besar panjang, ada yang dah akhir balik, ada yang dah period. Maksudnya dah akhir balik lah semua ni. So kena jaga solat. Okay, itu tanggungjawab kita. Okay, kita nak bahagia dalam kehidupan ni, mesti kena jaga solat. Jaga hubungan baik dengan Allah. Jadi barulah hidup kita bahagia. Tapi kalau awak rasa hidup bahagia walaupun tak solat, itu bukan satu kenikmatan. Itu nikmat SS. Awak rasa itu SS. Awak rasa nikmat sekejap je. Tapi sebenarnya itu bukan nikmat yang nyata, bukan nikmat yang sebenar. Ada je ramai orang dia tak solat tapi dia rasa dia kaya, dia rasa dia hidup senang. Tapi tu sebenarnya Allah nak tunggu je. Allah tunggu bagi dia
bagi dia relax-relax. Allah nak uji dia. Tengok bila dia nak mula ingat dekat aku ni. Nanti sampai satu masa Allah bagi kat dia betul-betul, baru dia terduduk. Baru dia ingat ke Allah. Jadi jaga hubungan kita dengan Allah. Dengan Rasulullah, banyakkan selawat. Siapa yang banyak selawat dekat rumah? Ke selawat masa solat je? Saya buat Lawat. Saya selawat. Okey, bila-bila awak selawat, apa ni, duduk tengok TV ke? Duduk masa tengah main game, kau selalu main game kan? Selawat je. Selawat senang, sallallahu ala Muhammad pun boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau awak sambil main game tu, kalau awak buka YouTube, dekat YouTube pun ada tau YouTube yang selawat 1000 kali. Awak sambil tu pun awak boleh, kalau awak buka je, mesti hati awak akan ikut secara tak langsung. Secara tak sedar mesti hati awak akan ikut. So awak buka je sambil main game ke, awak buka je YouTube tu. Dapat juga. Apa ni? Pahala satu. Lepas tu Rasulullah pun dengar walaupun awak selawat dalam hati je. Okey. Jadi kita hari ni ada pembentangan. Okey, pembentangan ni Mukadimah tak nak awak stres-stres tau. Kita nak relax-relax je. Apa ni, Mukadimah nak dengar awak bercakap. Okey, ni sebagai satu latihan juga untuk awak. Walaupun kita bukan dalam kelas betul-betul, tapi ni sebagai persediaan juga untuk awak. Nanti bila awak dah melanjutkan pelajaran, maksudnya institusi yang lagi tinggi, contoh awak masuk sekolah menengah nanti, awak nak masuk U ke college, mesti ada, semua ni diperlukan untuk berani bercakap di hadapan orang ramai. Ini depan laptop juga ni sebenarnya kiranya macam okey lah juga, awak tak nampak, tak jumpa fizikal. Jadi jadikan ini peluang untuk awak sebagai satu latihan untuk awak berlatih bercakap depan orang ramai walaupun depan laptop. Okey, jadi jangan stres-stres. Kita nak suka-suka, tapi sambil tu kita dapat juga maklumat, dapat juga belajar sesuatu. Okey, jadi kalau ikutkan minggu ni yang Mukadimah dah senaraikan nama tu, Sufi, Zulaika, Fakihah, Kaish dan Darwish. Okay, mungkin tak sempat 5 orang nak bentang hari ni. So kita tengok mana yang sempat. Okay, jadi antara 5 orang ni Mukadimah open. Siapa yang nak bercakap dulu? Siapa yang nak berkongsi dulu dengan kawan-kawan? Kaish. Okay, bagus. Okay, Kaish ada jual beli. Okay, Mukadimah bentang. Kalau awak nak bentang guna PowerPoint, tak kisah. Kalau nak bercakap je pun boleh. Kalau awak nak share screen buku teks pun boleh. Tapi network gini macam lag sikit. Lag Memang boleh. Kak Isyik Mukadimah buka buku teks. ramainya background tu. Kenapa kau tengok? Masa kawan awak present, Mukadimah nak awak dengar, pasal awak boleh je tanya soalan dekat kawan awak Boleh ambil nota kan? Sambil ni awak boleh tulis, buat nota apa-apa. Ini untuk ulang kaji juga untuk awak punya UPKK. Okay. Nak start daripada mana, Mukadimah? Okay, awak ada jual beli. Boleh lah awak explain daripada apa pengertian jual beli. Apa? Tak dengar. Mula daripada pengertian jual beli. Okay. Okey, masa present ni Mukadimah lagi-lagi kalau guna buku, Mukadimah tak nak awak baca je Kalau baca tu je, itu bukan present namanya. Kalau baca tu semua orang boleh baca je kan. Mukadimah nak kalau baca bahasa awak hurai ikut perkataan awak sendiri. Okey, dipersilakan Kak Ish.
Mai. Okay, Kak Ais okey? Okey. Okey, boleh mula. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malimah rekod ni? Apa hari ni saya Okay. Okey. Dah boleh. Jual beli ialah akad tukar menukar barangan atau perkhidmatan dengan wang antara pembeli dan penjual bagi tujuan pemilikan kekal. Okey. Maksud dia kat sini Apa dia? jual beli ialah akad tukar menukar barangan atau perkhidmatan dengan wang. So seperti Okey, yang nombor 4, Cik Ahmad. Cik Ahmad. Ya Kak Ais, boleh mula. Jawab sekali ya. Kak Ais, belakang Kak Ais, belakang awak tu ada Siapa tu? tengah mengajar Kak Ais, tengah belajar. ni boleh ya. Tapi tadi cakap. Okey. Okey, awak nak explain ke nak pergi point seterusnya? Masa pengertian saya tak boleh nak uraikan sangat lah Mak Imam. Okey, jual beli Kek Maimah tolong. Jadi jual beli ni ia adalah dia punya keyword dia adalah tukar menukar tukar menukar barang perkhidmatan dengan wang. Okey, dengan wang antara siapa? Antara pembeli dan penjual. Okey. Okey, terus. Okey. Okey. Ada berjual beli. Niat berjual beli kan. So kita nak beli sesuatu atau kita kena niat kepada Allah lah. Bila taklah. Memulakan perniagaan dengan bersemangat. Okey. Seperti biasa kita mulakan semua dengan bersemangat. Dengan jual beli ni dan waktu kita nak mulakan jual Wow. ada. Saya pergi kat mana tadi? Ni nombor 2 ni. Oh, okey. Macam tu juga kita nak Ya, kenapa suka tu Ashraf? beli Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nombor 3, memberi layanan mesra pada pelanggan. Okey. Ini adalah situasi pada penjual lah, memberi layanan kepada pelanggan. So, kalau pelanggan datang dia nak beli barang, dan waktu dia nak beli barang tu, kalau dia tanya berapa, kita layan je lah. Dia bagi layanan yang bagus lah. So, bila kita bagi layanan yang bagus, barulah pelanggan akan suka. Dan pelanggan akan suka, itulah masa dia nak beli tu. Okey. So, bila dia suka, dia punya ni. Contohnya macam dia tanya macam dia tanya kat rak mana yang barang ni yang kita letak barang ni kan. So kita tunjuk kat jalan situ dan kita punya muka kenalah senang tersenyum. Itulah maksud dia layanan yang mesra. Nombor 4,
mengutamakan pelanggan. Okey, ini pun situasi penjual juga. Bila so ini lebih kepada untuk kita layan yang pelanggan nak, pelanggan semua dan kita kita pergi kepada nombor 5. Tidak ada unsur unsur penipuan. Tidak ada unsur penipuan. Tidak ada unsur penipuan ni bermaksudnya macam riba, macam menyembunyi kecacatan barangan dan meraih untung yang sangat banyak. Nombor 6, sabar dengan ragam pelanggan. Ini pun situasi penjual juga, di mana kita kena di mana kita kena sabarlah dengan perangai pelanggan. Bila datang ada pelanggan yang perangai dia bagus, yang tu alhamdulillah lah kalau dapat. Tapi kalau perangai yang perangai yang itu kita kena bersabar sikit lah. Nombor 7, mengutamakan kebersihan dan kualiti. Mak Imah ni ada penjual ya Mak Imah? Ya, betul. Ada berjual beli. Dia lebih kepada ni, ada sebagai penjual sebenarnya ni. Oh, okey. Mengutamakan kebersihan dan kualiti. Okey. Ini contoh yang paling terdekat yang kita boleh ambil ialah pergi restoran. Okey, kalau kita pergi restoran, kebersihan restoran tu memang bukan ramai lah, sangat ditekankan sebab kalau kita masuk restoran ada sijil kebersihan yang dia tunjuk A, B, C tu. Okay. Kalau kualiti pula kita tengok kepada makanan dia. Makanan dia sedap ke tak? Skip. Makanan dia Mestilah sedap. kalau makanan dia sedap, itu kita boleh panggil dia kualiti yang bagus. Kalau Sudah. itu saja. Aduh. Contoh tengok kepada menu dia, kena letak dengan restoran tu, so itu tak apa, itu saya skip lah. Nombor 8. kita pergi kepada nombor 8 pula. Bahasa yang sopan. Okey. Menggunakan bahasa yang sopan. Contoh dia macam kita pergi pasar lah. Kita pergi pasar, contohnya macam mak kita nak beli ayam ke apa kan. Okey, kita pergi pasar. So kebanyakan ini berkaitan dengan komunikasi. Okey, bahasa yang sopan macam dia tak banyak sangat jerit-jerit, dia tak menggunakan bahasa yang tak sepatutnya. Bahasa-bahasa yang ialah jujur. Jujur ni contoh dia tak ada riba, tak ada, dia tak menyembunyi kecacatan bahan dan tidak mengambil unsur macam tadi, macam nombor apa tu. Move on to next page. Skip. Okay. Dalil keputusan
berjual beli. Firman Allah Subhanahu wa taala wa'ahul bai'ah wa harrama riba. Maksudnya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. So dekat sini kita dapat lihat dekat dalam dalil ni, Allah bagi kita nak jual beli tu, tapi Allah tak bagi kita untuk buat riba. Sebab riba ni ialah maksud dia riba ni maksud dia dia ambil untung yang berlipat kali ganda lah. Dia ambil untung yang lebih daripada untung yang dapat. Perkara-perkara yang dilarang ketika berjual beli. Okey. Nombor 1, menipu dalam timbangan, sukatan, bilangan dan harga. Okay, kalau menipu dalam timbangan, contoh dia macam kita nak beli buah lah. Okey, pakai alat yang timbang tu, alat timbangan yang mungkin dah rosak ataupun dia main pusing anak panah kan. Sepatutnya dia start tengah-tengah dekat kosong tu, tapi dia setting pergi lari sikit daripada kosong tu. So bila kita timbang dia akan jadi lebih berat lah macam tu. Okay, kalau sukatan macam kita nak beli air macam tu, yang kalau bilangan macam kita nak beli buah, nak beli barangan-barangan yang dia jual satu-satu. Okay, kalau harga pula sepatutnya timbangan ni, kalau contoh 1 gram, sepatutnya 1 kilogram RM10, tapi dia mungkin dia ambil dia naikkan sikit harga, mungkin 1 kilogram RM15 macam tu. Okey, kalau nombor 2 pula, menyembunyikan kecacatan barangan yang dijual. Okey. Contoh dia macam buah cantik-cantik semua dia letakkan dekat belakang buah cantik-cantik. Buah yang dah busuk, ada buah yang dah tak elok, ada buah sensitif yang kat depan positif, macam tu lah. Okey. Buah yang dah kena gigit dengan tupai. Ada tupai mana ni? Nombor 3, menjual barang yang telah luput tarikh. Okey, yang ni contohnya dia jual keropok. Keropok tu dia ada Roti. Keropok tak boleh luput tarikh lah. Roti. Oh, Roti lah. okey, tak apa. Roti lah. Roti tu dia ada tali luput. Dia ada tunjuk. So tapi dia halang tali luput tu, dia letak tali luput yang palsu. Apa dia teleport? Tali luput. Oh, okey. Tak payah lawak sangat. Kita dengar je lah. Okey. Ni. Jangan teleport tadi. Dia letak tali luput yang palsu ke, ataupun dia sembunyikan tali luput tu. Okey, nombor 4, barangan yang dijual tidak berkualiti. Okey. Bila sebut tentang berkualiti ni, mungkin dia macam nombor 1 macam nombor 2 tadi, mungkin barangan tu dah rosak ke apa ke kan.
ataupun dia dah tak boleh digunakan lagi. Macam tu. Cikgu boleh move to the next page. Bina ayat. Guna bentuk gambar. Untuk bina ayat. Jadi soalan cikgu. Okey, yang pertama. Ali menyepak. Fadilat beradab ketika berjual beli. Perniagaan bertambah, berkat dan maju. Okey, bila kita tak tipu, bila kita tak sorokkan kecacatan ataupun kita tak jual barang yang tak berkualiti, pelanggan akan suka dan pelanggan akan berulang alik pergi ke kedai kita. Dan daripada situ kita akan lagi majulah perniagaan kita. Dan akan bertambah berkat sebab kita tak tipu, sebab kita tak tipu pelanggan semua. Nombor 2, memenuhi keperluan masyarakat. Okay. Maksud dia dia jual barang yang kita perlu hari-hari. Tanya dan senyap je. Tak ada cikgu, tak ada masalah. Apa sebut ni? Dia sebut apa ni? Kami tak ada hari ni pun tak ada masalah. Apa sebut tu? Apa? Esok. Biar je lah, biar. Itu tak nampak. Tak nampak. Tapi saya dengar kan? Memenuhi keperluan masyarakat. So dia jual benda yang kita perlulah. Yang kita gunakan setiap hari. Nombor 3, kasih Allah, Rasulullah dan masyarakat. Okey. Maksud dia dekat sini, kalau kita tak tipu orang ataupun kita tak jual barang yang tak elok, barang yang haram, barang yang dah rosak, barang yang tak berkualiti, barang yang dah tamat tarikh, Barang yang ciplak. barang yang sifat. Yes, betul. Dan kita tak kita akan dikasih oleh Allah dan Rasulullah, dan akan dan masyarakat. Okay, nombor 4, membantu golongan yang tidak bernasib baik. Okey, kalau kita jual barang dan kita tak ambil untung yang banyak, kita tak harga yang mahal, dan kita tak kelas dah habis. Kelas dah habis tu. Kelas dah habis. Tutup lah. Soalan Firas double lah, tak faham cikgu. Kita tak ambil untung yang berlipat ganda dan tak ambil harga yang sangat mahal. Itu dapat membantu golongan yang tidak bernasib baik kerana kita letak harga yang kerana kita letak harga yang patut. Okay. Nombor 5, membantu meningkatkan ekonomi umat Islam. Okey, bila kita berjual, bila kita jadi penjual, kita jual benda yang berkualiti. Kita tak jual benda yang haram ke, benda yang tak elok ke, benda yang tak berkualiti dan benda yang tak boleh pakai ke apa. Itu dapat meningkatkan ekonomi umat Islam lah. Semakin turun, semakin tak ada pelanggan yang nanti. Kalau ada tu. Kalau tak ada pelanggan, tak maju. Kita berjual beli. Okay, nombor 1, dibenci Allah, benci Rasulullah dan masyarakat. Okey, kat sini dibenci Allah sebab kita dah menipu, jual barang yang tak elok, jual barang yang tak berkualiti tinggi, dan jual barang sebagainya, dan dimasukkan dengan dibenci masyarakat mungkin dengan harga yang tinggi, barang yang tak berkualiti tinggi, barang yang tak dipakai. Rezeki tidak. Bila kita menipu, kita melakukan riba, kita punya rezeki tak berkat. Tak diberkat. Semakin turun lah dia punya tu.
pelanggan hilang kepercayaan. Okey, bila kita dah jual barang yang tak elok, barang yang tak boleh digunakan, makanan yang dah rosak, semua benda Bukan yang haram. Yang haram. pelanggan akan hilang kepercayaan. Lagi satu, bila kita buat riba, kita letak harga yang sangat tinggi. So pelanggan akan hilang kepercayaan kepada kita lah. Lepas tu, okey. Okey. Nombor 4, berlaku penipuan, pengkhianatan dan kezaliman. Okey. Kita dah lah jual barang yang tak elok, lepas tu letak harga tinggi, lepas tu kita menipu lagi. Macam kita letak kalau yang menipu tu jual barang yang tak elok lah macam tu. Kalau pengkhianatan, maksudnya barang tu tak sepatutnya harga macam tu tapi dia letak harga macam tu. Gitu. Dan kalau kezaliman tu, tuan rumah tak tinggi lagi lepas tinggal. Betul dia cakap.